Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua barisan penolong kanan co-curriculum, jurulatih dan juga guru pemimpin tunas kedet remaja sekolah daerah Kota Star. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Major KRS Fairul Wazid bin Abdul Wahab selaku pegawai takbir tunas kedet remaja sekolah bagi daerah Kota Star. Rakaman ini adalah bertujuan untuk memberi penerangan kepada tuan-tuan berkenaan dengan kertas cadangan ataupun kertas konsep khusus kenaikan pangkat tunas kedet remaja sekolah iaitu korporal bagi peringkat daerah kita, Kota Star, tahun 2021. Baik. Tuan-tuan boleh rujuk terus ke muka surat yang kedua. Okey, muka surat kedua iaitu di mana tuan-tuan boleh lihat situ iaitu pelaksanaan sasaran adalah anggota kedet yang berpangkat Lance Corporal yang telah ditauliahkan di peringkat sekolah dan mereka ni layak untuk menyertai kursus kenaikan pangkat korporal anjuran peringkat daerah. Tarikh pelaksanaan bagi kursus ini adalah mulai 21 Mac hingga 6 April 2021. Dan cara pelaksanaan adalah secara online dan pentaksiran berasaskan sekolah. Pendaftaran dan penyertaan adalah secara online di mana pihak Sekretariat Daerah akan memberi pautan link kemudian melalui hebahan daripada Tuan Hafiz, Pegawai Pembangunan Bakat Murid Daerah Kota Star. Pautan link ini akan diberi kemudian. Okey, untuk penyertaan setiap sekolah tuan-tuan adalah seramai 4 orang putera dan 4 orang puteri bagi setiap sekolah. Jadi guna kuota yang telah diberikan kepada tuan-tuan, ya, 4 orang putera dan 4 orang puteri. Aktiviti-aktiviti yang akan diuji adalah mengikut kurikulum tunas kedet remaja sekolah. Okey, syarat-syarat penyertaan tuan-tuan boleh rujuk pada lampiran dan panel yang akan menguji rakaman video ini adalah daripada jurulatih-jurulatih KRS. Dan kemudian jika calon-calon daripada murid-murid tuan-tuan yang berjaya mendapat korporal, mereka ni akan menerima sijil tauliah yang akan dikeluarkan oleh pihak PPD. Baik, pada muka surat ketiga, jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan atau permasalahan tentang untuk mengurus menjalankan ujian ini, tuan-tuan boleh rujuk pegawai-pegawai yang tertera di situ untuk mendapatkan pandangan daripada mereka, ya, termasuk saya, nombor telefon saya pun ada di situ dah. Okey, muka surat yang seterusnya, muka surat yang keempat. Okey, syarat-syarat penyertaan sekolah rendah untuk kursus ini iaitu yang pertama, peserta mestilah terdiri daripada anggota TKRS yang berdaftar di peringkat sekolah tuan-tuan. Peserta mestilah terdiri daripada murid tahun 5 dan 6 sahaja. Ya, tahun 5 dan 6 sahaja. Tahun 4 tidak dibenarkan. Peserta mestilah sihat tubuh badan dan calon mestilah mempunyai pangkat Lance Corporal TKRS. Pangkat Lance Corporal ini yang telah ditauliahkan di peringkat sekolah tuan-tuan. Nombor 5, calon juga dihendaki melengkapkan dan menyerahkan kad ujian pangkat di lampiran 5, borang kebenaran waris dan juga salinan sijil lahir kepada urustia semasa muat naik atau semasa pendaftaran online yang akan diberikan pautan link nanti. Perkara 7, penyertaan akan dibatalkan sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Perkara 1 hingga perkara 5. Jadi tuan-tuan pastikan item perkara 1 dan 5 ni tidak, orang kata, terlepas pandang. Ya. Okey, nombor 8, durasi paparan keseluruhan video adalah 2 hingga 6 minit. Dan video hanya akan dinilai hingga minit ke-6 sahaja. Jadi tuan-tuan perlu melengkapkan kesemua turutan elemen pengujian pada lampiran 5. Penalti akan dikenakan jika tidak mengikut elemen pengujian. Yang ini saya akan terangkan lebih detail lah. Nombor 9, calon mestilah berpakaian uniform TKRS yang lengkap. Markah akan dipotong jika tidak beruniform lengkap. Contoh pemakaian ada pada lampiran.
perkara 10. Yang ini penting. Penghasilan video lah. Tuan-tuan perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan setiap elemen adalah secara berterusan. Dia tidak boleh diedit, dipotong dan ditambah, dicantum. Tidak dibenarkan. Kita nakkan keaslian. Rakaman audio mestilah jelas dari segi audio dan visual. Dan format video adalah MKV atau MP4. Kalau selain daripada itu akan memberi kesan mungkin tidak boleh dibuka dan sebagainya nanti. Dan isolasi image pada video adalah pada 720 ke atas. Kalau bawah pada 720 dia video kurang menarik, mungkin tidak jelas. Dan akan dimuat naik ke link Google Form yang disediakan oleh penganjur. Jadi penyertaan yang tidak mematuhi perkara-perkara yang tercatat di atas ini akan dikenakan penalti. Okey, kursus ini adalah di peringkat daerah Kota Star dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 6 April. Ya, tuan-tuan. Jadi daripada 21 Mac hingga 6 April dan tarikh tutup penyertaan untuk hantar adalah pada 6 April. Okey, baik. Untuk lampiran yang kedua di muka surat 5 ini adalah panduan untuk tuan-tuan melaksanakan ujian di peringkat sekolah. Tuan-tuan akan membuat rakaman semuanya di peringkat sekolah. Okey, lokasi ujian adalah di kawasan sekolah. Durasi masa adalah 6 minit. Penilaian ujian adalah secara individu dan dijalankan secara dua kaedah, iaitu pertama di peringkat sekolah tuan-tuan akan uji mereka ujian kecergasan yang dilampirkan kat ujian dalam modul, dan kemudian rakaman video akan dinilai oleh jurulatih daerah. Okey, untuk panduan pelaksanaan, setiap elemen yang diuji perlulah mengikut panduan ni sebelum, semasa dan selepas. Jadi tuan-tuan tidak akan terlepaslah sebarang elemen. Pastikan amalan ini digunakan. Elemen pengujian adalah seperti berikut, iaitu kawat kaki, ikatan, bantu mula, pengucapan awam dan pakaian. Okey, kemudian senarai peralatan kun, download bit test audio. Yang ini kita akan berikan nanti dalam Telegram KRS Kota Star. Okey, baik. Muka surat 6. Okey, ini adalah layout pelaksanaan ujian kecergasan ataupun kita kenali sebagai bit test. Untuk mendapat maklumat ini lebih lanjut, tuan-tuan dihendaki untuk merujuk dengan guru-guru pendidikan jasmani bagaimana untuk mengadakan ujian bit test, iaitu di mana kalau dalam layout ini iaitu daripada jarak 20 meter. Peserta ataupun calon daripada sekolah tuan-tuan akan berada di tempat permulaan dan apabila mendengar bunyi bip, mereka akan mula berlari sehingga penghujung 20 meter dan tunggu di situ, dan kemudian dengar bip yang seterusnya, mereka akan sambung larian dan patah kembali ke tempat permulaan. Dia akan ulang alik berdasarkan bunyi bip. Jadi saya akan pendengarkan tuan-tuan bunyi bip tersebut. Okey. Level 1 of the 20-meter beep test will start with a double beep after a 5-second countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bunyi Start of level 1. bip yang pertama ni calon-calon tuan-tuan akan berlari ke penamat 20 meter. Siapa sampai dulu, dia akan berhenti di sini. Bunyi bip yang kedua tadi, dia akan patah balik. Okey. Sehinggalah selesai level 2 dan level 3. Okey, tuan-tuan akan mendengar rakaman bip ni, audio ni. Tapi saya tak akan buka keseluruhan. Nanti rakaman video jadi panjang. Yang ni tuan-tuan boleh buka sendiri. Okey, baik. Seterusnya muka surat yang ke-7. Perincian elemen. Okey, yang ni saya minta tuan-tuan berikan perhatian dan penekanan. Okey, kita ada elemen pengujian kawat kaki, ikatan, bantu mula, pengucapan awam dan yang terakhir adalah pakaian. Termasuk elemen kad ujian yang di bawah ni akan dilakukan di peringkat sekolah. Okey.
Rakaman video tuan-tuan mestilah dimulai dengan kawat kaki. Setelah selesai kawat kaki, sambungan video seterusnya adalah ikatan. Dan seterusnya bantu mula. Dan yang terakhir mestilah pengucapan awam. Dan itu flow dia dalam video. Tuan-tuan tak boleh ambil pengucapan awam dahulu, baru nak buat batu mula, lepas tu nak buat kawat kaki, tak dibenarkan. Mesti mengikut elemen yang diberikan ni. Dimulai dengan kawat kaki, ikatan, bantu mula dan terakhir adalah pengucapan awam. Baik, kita lihat pada kawat kaki. Apa yang akan perlu calon-calon murid-murid tuan-tuan lakukan? Ada 16 item dekat sini. Mereka perlu melakukan arahan kawat kaki statik dan dinamik. Pada ruangan catatan, tuan-tuan boleh lihat kat situ memberi bahasa, hukuman dan perbuatan kawat dengan betul. Mereka beri bahasa hukuman dan diperlakukan kawat tu. Okey. Mula-mula yang pertama arahan masuk baris, senang diri, sedia ke kanan lurus dan pandang depan, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan belakang pusing, menghadap ke belakang, menghadap ke hadapan, bergerak ke kanan pusing. Okey, item 1 hingga 9 ni dalam keadaan statik. Dalam keadaan statik. Perkara 10, arahan cepat jalan diberikan, maka lepas tu dia adalah kawat dinamik. Dia akan bergerak dari kanan sampai ke hujung dan patah balik untuk buat item-item ni. Maksudnya dia bergerak ke kiri ni dalam berjalan, cepat jalan, dia akan lakukan di hujung sana hormat selaku terima sijil. Selesai sana dia akan patah balik sampai hujung sini atau tengah-tengah di dalam dewan ke atau kawasan yang tuan-tuan tetapkan, dia akan lakukan hormat ke kanan hormat. Sampai hujung dia akan ke belakang pusing. Patah balik sampai pertengahan tu dia akan hentak kaki. Dia akan hentak kaki dan kemudian dia bagi arahan henti. Lepas tu menghadap ke hadapan pusing, pusing dan kemudian keluar baris. Selesai untuk kawat kaki 1 hingga 16 perkara item ni. Cadangan masa 1 minit 30 saat. Yang ni cadangan. Kalau lebih 1 minit 30 saat, maka dia akan jejas pada elemen pengujian yang lain. Jadi semasa melakukan semua ni, mestilah beruniform tiket rest yang lengkap. Ya. Lengkap, ada item uniform dia, aksesori tak cukup apa semua. Jurulatih yang menilai, dia akan memberi penalti. Okey. Rakaman tanpa diedit. Tuan-tuan, bila murid tuan-tuan bagi arahan masuk baris, bila tuan-tuan tekan play je, jangan stop dah apa semua sampai last sekali keluar baris. Okey, baik. Seterusnya ikatan 10%. Kita ada 5 jenis ikatan dan simpulan di situ. Okay. Tengok sini di bahagian catatan, iaitu tunjuk cara dan penerangan kegunaannya secara audio peserta. Iaitu di mana murid-murid tu perlu bercakap. Macam mana dia nak ikat tali tu? Live daripada suara dia. Okey, tak perlu guna teknologi apa yang lain-lain. Mesti syarat dia adalah daripada suara peserta tu sendiri. Dia tunjuk cara nak ikat dan kemudian dia terangkan kegunaan ikatan dan simpulannya. Jadi kat sini 1 ikatan wajib dan 1 ikatan pilihan. 2 je perlu dirakam. Nombor 1 ikatan buku sila wajib. Nombor 2, 3, 4 dan 5 ni pilih salah satu. Dia nak buat bunga geti ke? Jadi dia akan buat buku sila dan bunga geti sahaja. Kalau dia tak boleh buat bunga geti, dia akan buat ikatan lilik balak. Jadi buku sila dan lilik balak. 2 sahaja. Kemudian kalau dia buat ikatan lain daripada 5 perkara ni, jenis yang lain, ikatan lain simpul yang lain tidak akan dinilai. Okey. Kemudian masa cadangan adalah 1 minit. Dan perlu memakai uniform tiket rest yang lengkap. Ya, tuan-tuan. Setiap elemen perlu memakai uniform tiket rest yang lengkap. Bantu mula. Ada 2 item pengujian di situ. Perlu tunjuk cara dan penerangan ringkas.
secara audio peserta. Okey, sama juga macam ikatan tadi. Pilih satu rawatan sahaja. Cadangan masa adalah 2 minit. Iaitu tuan-tuan boleh pilih nombor 1 saja, melakukan rawatan luka kecil ataupun anduh luka atau kepatahan. Jadi maksudnya di dalam sini ada 3. Jadi pilih salah satu. Kalau anduh luka ataupun anduh kepatahan. Okey. Jadi pilih satu rawatan saja dan cadangan masa adalah 2 minit. Dan terakhir adalah pengucapan awam. Tadi ada catatan ni. Pilih satu sahaja tema. Murid-murid tuan-tuan nak buat baik tajuk yang pertama ke buat baik dibalas baik. Nombor 2, pengukuhan amalan nilai-nilai pendidikan agama atau moral. Nombor 3, belas kasihan. Nombor 4, adat resam masyarakat Malaysia. Dan nombor 5 adalah tamadun Islam. Cadangan masa 1 minit 30 saat dengan memakai uniform TKRS yang lengkap. Jadi tata cara pengucapan awal mestilah perlu ada pendahuluan, isi kandungan dalil hujah, huraian atau contoh dan penutup. Jadi mereka perlu lakukan public speaking lah. Ini yang terakhir. Untuk pakaian 10% ni dinilai pada semua elemen. Daripada kawat kaki, ikatan, bantu mula dan pengucapan awam. Jadi jurulatih yang menilai ni akan nilai pada setiap pengujian. Jadi pastikan semua murid-murid tuan-tuan akan memakai uniform TKRS yang lengkap. Okey. Dan elemen seterusnya yang perlu dihantar iaitu kecergasan. Melaksanakan beat test lari ulang alik melepasi tahap 2 bagi perempuan, melepasi tahap 3 bagi lelaki. Okey, ini adalah kad ujian ini. Tuan-tuan letakkan nama peserta, nombor MyKit dia, sekolah, nama sekolah tuan-tuan dan kelas dia tahun berapa, tahun 5 atau tahun 6. Bagi lelaki mesti melepasi tahap 3 dan perempuan mesti melepasi tahap 2. Kalau lulus, tandakan lulus. Kalau gagal, tandakan gagal. Dan ambil tanda tangan penguji guru pemimpin daripada cikgu-cikgu, daripada tuan-tuan. Dan pengesahan daripada guru besar. Tuan-tuan scan ataupun ambil gambar. Nanti upload dalam pendaftaran online nanti. Okey. Seterusnya muka surat 9 adalah borang deklarasi kesihatan. Yang ni tuan-tuan kena isi. Yang ni kami pihak sekretariat dah tulis dah ni maklumat-maklumat sebahagian. Tempat aktiviti adalah nama sekolah tuan-tuan sebab benda ni berlaku di peringkat sekolah walaupun kita anjurkan di peringkat daerah. Okey, sebab kita buat rakaman. Jadi dapatkan maklumat dan isi semua maklumat ini dan tuan-tuan kena hantar kepada pihak sekretariat semasa pendaftaran. Okey. Secara online. Ini surat akuan kebenaran waris untuk menyertai kursus ini. Tempat ni kami kosongkan, tuan-tuan letak nama sekolah tuan-tuan. Okey, hantar semua maklumat ini dalam semasa pendaftaran online. Okey, muka surat yang terakhir yang ke-12 iaitu pemakaian uniform. Yang ni banyak berlaku kesilapan di kalangan murid-murid. Di kali ini kita lampirkan untuk panduan kepada tuan-tuan supaya mereka memakai uniform yang betul. Di sini ada kita tulis tu t-shirt TKRS tu t-shirt yang warna hijau. Tapi untuk dalam pengujian ni perlu memakai uniform yang lengkap. Ya, saya ulang, uniform yang lengkap seperti pada paparan gambar. Perlu ada beret hijau dengan lencana dia, kemudian baju hijau muda dengan collar dot, dengan ada name tag dan ada layar, lencana poket dan tali pinggang, seluar biru berkasut hitam bagi putera. Bagi puteri bentuk pemakaiannya adalah seperti gambar, beret hijau, tudung hijau, baju hijau muda berlengan panjang, layar warna merah, collar dot, name tag dan lencana poket. Bagi mereka yang dah ada lens corporal pangkat, letak di atas poket di sebelah kiri bahagian atas. Sama dengan putera. Baju lepas di luar. Tak perlu masuk ke dalam.
Jadi maksudnya tali pinggang di sini tak perlu. Okey, untuk puteri saja. Dan seluar biru sekolah rendah berkasut hitam. Okay, tuan-tuan. Jadi ini sebagai panduan supaya calon-calon daripada tuan-tuan akan memenuhi penilaian dari segi uniform untuk mendapat markah penuh 10%. Okey. Dan jika mereka ni berjaya mendapat corporal dan dicalonkan untuk ke kursus sarjan di peringkat negeri, pemakaian yang sama juga mereka akan pakai. Okey, baiklah tuan-tuan. Jadi saya tekankan perlu memakai uniform mengikut perlembagaan TKRS seperti panduan yang saya lampirkan dalam modul khusus kenaikan pangkat ini. Jadi sekian daripada saya kepada tuan-tuan. Jika ada sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan saya atau mana-mana pegawai yang tertera nombor telefon di dalam modul tersebut. InsyaAllah kami akan membantu sedaya upaya kami untuk orang kata murid-murid kita daerah Kota Star bagi berjaya memperolehi pangkat di peringkat daerah dan di peringkat negeri nanti, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum, dan mudah-mudahan semua dapat melaksanakan kursus kenaikan pangkat korporal tahun 2021. Jumpa lagi.